Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak sedang merancang pelbagai pembangunan infrastruktur bagi memajukan lagi kawasan Sibu Jaya. Menurut Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg. Menurut beliau, antara yang sedang rancak dibangunkan ialah pembinaan jalan menghubungkan Sibu Jaya dan Lanang, di mana apabila siap dalam tempoh setahun, ia akan menghubungkan Bandar Bintangor, Sarike dan Tanjung Manis. Jelasnya ia seterusnya akan menghubungkan Daro dan Igad sekaligus membuka potensi ekonomi di kawasan tersebut, terutama dari sudut pertanian. Keduanya, satu daripada pembangunan yang sedang berjalan ketika ini ialah jalan. Jalan yang menerus daripada Sibu Jaya terus ke Lanang. Dan apabila siap nanti jalan ini dalam masa 1 tahun lagi, maka Sibu Jaya menjadi satu pusat yang memberikan khidmat kepada masyarakat yang berhijrah di sini dan akan disambung dengan Lanang ke Serike, ke Bintangor dan Serike, seterusnya ke Tanjung Manis, bermakna sudah dekat. Jadi masyarakat kita di kawasan berdekatan termasuklah Daro dan juga Igan akan kita sambung dan menjadi satu kawasan yang boleh membangun, termasuklah daripada sudut ekonomi termasuk pertanian. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pembukaan Masjid Al-Madinah Al-Husna Sibu Jaya pada Jumaat. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Mufti Sarawak Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin, Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi serta div-div kenamaan yang lain. Dalam pada itu, Datuk Partinggi Abang Zuhari berkata Sarawak kini beralih kepada ekonomi baru yang berasaskan digital. Malah katanya Sarawak juga sedang mengadaptasi kaedah baru dalam bidang pertanian seperti penanaman padi. Kemudahan-kemudahan yang ini yang kita letakkan di masjid ini untuk kita menambahkan ilmu kita. Kerana dalam Quran dan juga Nabi kita berpesan, walaupun kita nak cari ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi maknanya ilmu ini adalah penting dan keduanya gunakan ilmu untuk menjagakan keselamatan kita, kemakmuran kita dan perpaduan kita. Terdahulu Premier Sarawak bersama div-div kehormat menyertai jemaah lain menunaikan solat Jumaat yang dipimpin oleh Timbalan Imam Besar Sarawak Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Ihsan Haizir. Sementara itu, Premier Sarawak berkata Masjid Al-Madinah Al-Husna yang baru akan menjadi simbol perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum serta menjadi pusat untuk menimba ilmu bagi kalangan umat Islam di Sibu Jaya. Menurut beliau, pembinaan masjid itu juga mengambil inspirasi peristiwa hijrah junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang membina masjid sebagai usaha untuk memajukan umat Islam di kawasan baru. Dalam sejarah Islam, Rasulullah kita membina masjid. Yang pertamanya kita tahu ialah Masjid Quba. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, di mana dibinakan Masjid Nabawi. Maka inilah kita sebagai umat Islam mengambil contoh. Apabila kita bukakan kawasan baru, kita juga mempertimbangkan untuk membangunkan rumah ibadat, rumah Allah, di mana masyarakat Islam dapat menunaikan salat. Maka Islam boleh melihat bagaimana nak memajukan umat, masyarakat Islam menambahkan ilmu. Pada masa sama, Premier Sarawak juga menyeru masyarakat setempat untuk menggunakan rumah ibadat itu untuk menimba ilmu bagi memajukan diri sendiri. Kerana dalam Quran kita tahulah semuanya ilmu ada dalam Quran.
Apa yang dilihat kita pada hari ini sudah ada dalam Al-Quran. Yang kita dengan komputer, kita dengan WhatsApp, kita semua sudah ada di dalam Al-Quran. Sebab itu ilmu algoritma ini menjadi asas kepada ilmu IT ini telah diusahakan oleh pakar Islam lebih awal. Jadi bermakna kita dalam Sibujaya ini kita gunakanlah masjid sebagai pusat untuk kita membangunkan diri kita dan membangunkan masyarakat. Masjid menelan kos sebanyak 32 juta itu mula dibina pada Ogos 2019 dan siap sepenuhnya pada Oktober 2023. Dibina di atas tapak seluas 5 ekar, masjid tersebut sangat unik kerana ia pertama di Malaysia menggunakan reka bentuk mozaik seramik tempatan dengan motif bunga yang disepadukan ke dalam reka bentuk dan 100% buatan pereka tempatan. Ia juga menggunakan cermin lut sinar untuk memudahkan kemasukan cahaya matahari sekaligus mengurangkan penggunaan tenaga elektrik pada siang hari. Selain itu, laluan udaranya yang efektif juga membantu mengurangkan penggunaan penghawa dingin dan memberi keselesaan kepada para jemaah. Masjid tersebut boleh menampung seramai 3,210 jemaah pada satu-satu masa. Dalam program berasingan, Premier Sarawak telah mengadakan perjumpaan dengan semua ahli parlimen dan senator daripada gabungan Parti Sarawak GPS pada malam Khamis. Perjumpaan itu diadakan sempena dengan persidangan Parlimen ke-15 penggal ketiga yang sedang berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam perjumpaan tersebut, para ahli parlimen dan senator diberi taklimat oleh Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali mengenai beberapa aspek cadangan pindaan kepada perlembagaan persekutuan melibatkan kewarganegaraan yang akan dibentangkan di Parlimen. Perbincangan juga berkisar tentang pindaan kepada Akta Pekerja dan pandangan Sarawak ke atas akta tersebut yang melibatkan kedudukan Ordinan Buruh Sarawak. Di samping itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari telah memberi pencerahan kepada ahli parlimen dan senator mengenai penjanaan kuasa melalui konsep cascading yang akan bermula di Kapit. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Speaker Dewan Negara Datuk Mutang Tagal, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agodagang, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan dari Sarawak. Kepaparan berikutnya, pendekatan lebih agresif akan diambil oleh Polis Sarawak untuk mencegah sebarang aktiviti jenayah. Suruhanjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap sebarang kegiatan, kejadian atau jenayah yang berlaku bagi memastikan keselamatan dan keamanan orang ramai di negeri ini terjamin. Kita akan terus buat pemantauan berusaha, terus buat operasi bagi memangkas mencegah ia berkaitan dan dengan juga dengan sepadan. Itu isu sepadan. So kita akan meningkatkan kawalan keselamatan di sepadan untuk menghalang, mengelak, untuk mencegah segala aktiviti yang masih melibatkan jariah di sepanjang sepadan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. Datuk Manca menambah Tun Pehen Sri Wan Junaidi amat menekankan tentang isu penyalahgunaan dadah termasuk kegiatan perjudian dalam talian haram yang semakin berleluasa pada masa kini. Perjumpaan yang mengambil masa lebih kurang sejam itu turut mengupas isu-isu semasa berhubung keselamatan serta ketenteraman di Sarawak untuk makluman Tun Pehen Sri Wan Junaidi. Laporan berikutnya, sebagai salah satu sayap penting kepada Kerajaan Sarawak, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC terus komited membangunkan ekonomi negeri ini melalui pelbagai inisiatif pembangunan. Pengurusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Hussein berkata, dengan kepakaran dan sumber yang ada, SEDC sentiasa membantu dalam memajukan sektor strategik di Sarawak sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan.
Jelasnya beliau amat berbesar hati apabila Tun Pen Sri Wan Junaidi turut tertarik dengan perkembangan dan kemajuan projek yang sedang diusahakan oleh SEDC. Katanya ia menunjukkan pengiktirafan, kepercayaan serta sokongan pemimpin tertinggi Sarawak terhadap kemampuan pihaknya demi masa depan negeri ini. Good because he's quite impressed by the competence of terutama sekali di dalam perkara baru seperti methanol plant, hydrogen, algae, and also our new feed plant. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. Sedikit berita sukan, kejohanan golf remaja antara Negeri Persatuan Golf Amatur Sarawak PGABS 2024 bakal berlangsung pada 4 hingga 7 Mac depan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu sebanyak 10 negeri telah mengesahkan penyertaan bagi kejohanan tersebut. With that, we can see that many states are participating. Altogether, ada 10 state and nation. Among them, Perlis, Wilayah Persekutuan, Sabah, Perak, Sarawak, the hosting, Kedah, Terengganu, Melaka, Brunei Darussalam, and there is a team from the Persatuan also, the pasukan PGABS that will be participating. There will be 10 teams participating. The number of athletes altogether, the number of athletes plus the officials, 105, 56 under the boys category, 28 under the girls category. So altogether there are 84. Beliau berkata demikian semasa sidang media berhubung kejohanan golf remaja antara negeri PGABS 2024 serta Majlis Kebudayaan Masyarakat Bidayuh di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Institut Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak berkata Majlis Kebudayaan Masyarakat Bidayuh akan berlangsung pada 20 April ini di Bangunan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA. Katanya tahun ini juga merupakan tahun yang amat istimewa bagi masyarakat Bidayuh di Sarawak kerana komuniti Bidayuh akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Gawai Dayak peringkat negeri. Sekian isi malam bersama saya Fidel Masrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS isi malam dengan paparan perasmian pembukaan Masjid Al-Madinah Al-Husna Sibu Jaya oleh Premier Sarawak pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.